Yang lebih kena bagi untuk buat kemudahan awak. Jalan raya, jalan di taman tuan-tuan lopak-lopak, beli tar hitam, tarkan. Rajin, duit bunga banyak. Simpan aja duit bunga tu. Ada nampak, opah 300-400, satu tar, satu lubang kan. Yang masjid, tanda masjid muslimat dan muslimin, bagi yang moden. Saya cadang je lah. Kumpulkan duit SB yang ada, kemudian buat tanda moden. Setuju kan? Ni seorang pun dah keluar semua dah. Takkan ada lagi. Ni. Ibnu Katsir menyambung bahawa Yahudi itu apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan hukum berdasarkan apa yang ada dalam Quran, maka Yahudi menolak. Tengok yang depan Nabi tolak. Apa nak heran tolak depan kita? Kalau adalah orang tolak hukum Tuhan depan kita, apa nak heran? Yahudi di hadapan Nabi. Nabi dah beritahu ini hukum yang mesti kamu lalui. Dia tolak. Tak ada heran yang kita, tuan-tuan, dengan jemu mempertahankan agama Allah. Sebab Nabi Yahudi di hadapannya menolak hukum. Inilah budaya Yahudi yang tidak mahu berhukum dengan hukum Allah. Allah menceritakan bangsa Yahudi. Sekiranya bangsa Melayu juga menolak hukum Allah, maka mereka yang menolak hukum Allah itu sama dengan Yahudi. Itu sebab corak fikir dalam Quran, kalau kita tengok ayatnya, macam mana disebut oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwa kamu pada Allah, hendaklah kamu duduk dalam golongan orang yang benar. Itu kita. Yang Yahudi, Nasrani, Allah Ta'ala cerita macam mana mereka tu ada dua sifat. Nombor satu, ta'kulu amwal, mereka makan harta manusia bil batil, dengan cara batil. Wa yasuddu an sabilillah, kemudian mereka menahan orang daripada memahami agama Allah. Saya kutub ketika bahas ayat ni, dia kata Yahudi, Nasrani, kafir, syirik, batil. Pasal apa? Jalan berfikirnya itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi orang Melayu yang menolak hukum Allah sama macam Yahudi. Kita terima tapi tak buat. Sama lah tu. Apa beza? Yahudi diberitahu oleh Nabi, ini dia hukum. Kalau kamu berzina, ini dia hukum dalam Quran. Dia tolak. Dia tanya Nabi, apa dia hukum? Apa beza? Kami terima tapi tak buat. Pasal ada Cina, India. Ada beza tak dengan tolak? Tak ada beza. Hamka pula menyatakan bahawa dengan potongan ayat ini, maka telah terbuka rahsia sebenar Yahudi. Apakah mereka nak pada agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ataupun mereka lawan Nabi? Tuan-tuan, penceritaan Nabi sebagai Nabi akhir zaman dalam Taurat ada. Bila Abdul Muttalib, tok Nabi, mati, dia bagi wasiat pada anaknya Abu Talib pun jaga. Abu Talib bawa Nabi Muhammad umur 8 tahun pergi ke Syam. Sampai di Syam, satu Yahudi perhati budak ni, budak kecil ni berjalan, awan arak dia. Jalan lagi, awan arak dia lagi. Jalan lagi, awan arak dia. Yahudi negeri Syam tu bukan kenanya Abu Talib, tak kena. Tapi dia tanya pada Abu Talib, siapa kamu dengan budak ni? Abu Talib kata, aku pak dia. Kata Yahudi tu, bohong kamu. Arab ni bukan betul semua tu kan? Sama dengan Melayu pun
bukan semua betul kan? Takkan lain pula kalau Arab tak betul, Yahudi tak betul, Melayu pun dia tak betul, takkan Melayu semua betul. Pasal apa Yahudi boleh kata dia tengok budak ni, dia tak tahu pun nama dia siapa dia, tak tahu siapa dia, segala macam Abu Talib pun dia tak kenal, tapi dia kata kamu dengan budak ni, kalau kamu kata dia kamu ni bapa pada budak ni, kamu bohong. Pasal apa dia tahu? Dalam Taurat cerita dah, Nabi akhir zaman tu ialah dia berjalan, awan akan arak dia, jalan lagi awan akan arak. Kata Yahudi, kata Abu Talib pada Yahudi tadi, betul, aku pak saudara dia, benar kamu, kata Yahudi. Segera bawa balik budak ni, lindungi dia. Kalau Yahudi jumpa dia, nescaya mereka akan bunuh dia. Abu Talib batal semua order dia, balik bawa Nabi balik, punya jagunya Abu Talib terhadap Nabi. Tanda-tanda kenabian dia pun tahu, tapi bila datang agama dibawa oleh Nabi Muhammad, dia pakat lawan semua sekali. Dengan Nabi Muhammad SAW menyatakan hukum yang sama seperti dalam Taurat dan Yahudi menolaknya, maka Yahudi adalah bangsa yang tidak beriman dengan Taurat maupun dengan Quran. Jadi tolak yang Nabi kata, bukan takat beriman, tidak beriman dengan Quran, dengan Taurat pun kau tolak juga. Ada tak jenis iman apa itu? Ada. Tolak tak yakin pada Al-Quran. Al-Quran tu kitab. Jadi tak yakin pada Quran, CP kita tak yakin pada Quran je dah. Tak yakin pada Quran, tidak beriman kepada apa yang ada dalam Quran, tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan malaikat, tidak beriman dengan Nabi, tidak beriman dengan hari akhirat, tidak beriman dengan qada dan qadar Allah. Kosong. Hanya dengan tidak beriman kepada hukum Allah, kosong. Kosong lah. Siapa yang menurunkan ayat Allah? Malaikat. Siapa yang mengadakan hukum? Allah. Siapa yang menurunkan? Malaikat. Siapa yang menyampaikan? Nabi. Beriman ke tidak kepada hukum Allah, memberi kesan pada hari akhirat, kau tak beriman pada hari akhirat. Yang menentukan hukum tu wajib taat pada Allah, wajib taat pada hukum Allah, itu adalah qada dan qadar Allah. Kau tak beriman dengan seluruh rukun iman. Menong kita letak lagi tangan atas dahi. Berat tuan-tuan, bukan mudah. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan sebenarnya mereka itu tidak beriman. Ya. Kita lawan mak bapak derhaka, menolak untuk beriman dengan, menolak untuk taat pada mak bapak. Kita kata, ya, mana ada ayat dalam Quran, iaitu kafir tu, habis semua, tak ada apa. Ada orang kata dalam konteks kehidupan dia kan, semayang, tak apa, aku pencen esok semayang. Ni jenis akhir balik umur 55, mana buatnya, tak ada dah kan, kalau ada lagi tak tahu lah. Saya yakin semayang tapi tangguh, itu dosa besar. Ada orang kata pula, mana ada ayat semayang, kafir tu. Syekh Qutb dalam Zilan menyatakan bahawa tidak ada berhimpun antara perkara yang melibatkan keimanan dengan kebatilan. Takkan berhimpunlah hati itu dua benda. Sikap enggan berhakim dengan hukum Allah dan syariat Allah, dan sikap tidak redha terhadap hukum syariat tidak akan dapat bersatu dalam hati.
Dia takkan mungkin pada satu saat yakin, pada satu saat tolak. Jenis tolak memang tak mengaji dah dengan kita. Kita tengok kiri kanan, ada jenis tu. Kalau ada jenis tu, SB ke jawapannya. Jenis tolak, dia tak datang mengaji ni, nak dengar buat apa? Ustaz Wan cerita bahawa hukum wajib, hukum Allah Ta'ala, hudud kisah wajib. Apa dengar? Dia memang tak datang mengaji. Dia pergi mengaji dengan guru yang namanya Yop. Tu dia mengaji. Perak ni dia pun usung 2 Yop. Seorang Yop dah sandar. Tinggal seorang je. Dia ada 2 Yop je. Ada ke nama Yop depan? Dan diam je. Mereka keturunan Yop. Yang seorang tu dah sandar. Saya pergi ke masjid. Nama-nama masjid tu semua mereka punya. Satu, saya keluar nama Najmuddin. Keluar nombor 2 pula Kazim. Keluar nombor 3 Yop Saidi. Keluar nombor 4 Bahri Yop. Masjid ni kuatnya. Kalau dah itu je keluar, memang hebatlah. Tapi imam ni suruh kita. Dia tahu kalau imam orang lain, orang tak ramai masjid tu jawapannya. Mengaji tak ada orang, seorang 2 je. Jenis tolak, dia takkan datang mengaji sini. Jenis orang nak tahu lebih dalam lagi, dia datang menambah iman. Saya Kutub kata, orang yang tolak, dia tolak. Saya Kutub menyambung bahawa mereka yang mendakwa beriman tapi tidak redha dengan hukum dan syariat Allah, sebenarnya dakwaan mereka adalah dakwaan yang bohong. Dia dakwa je, aku beriman, dakwa je. Dakwaan yang bohong. Mereka sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Hujah saya Kutub An-Nisa ayat 65. Maka demi Allah, mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim. Maknanya menjadikan hukum Allah ni hukum yang adil dalam perkara yang diperselisihkan antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa berat hati mereka terhadap apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Kau tengok sebab ayat ni tuan-tuan. Ada satu sahabat Nabi, lepas aja keluar dari rumah Nabi singgah rumah Sayyidina Umar. Dia mengadu, tak patut Nabi buat hukum ke aku opini. Umar kata tunggu. Masuk dalam, ambil pedang, pancung tu. Diam. Aku tak diam, kena pancung. Macam itu sahabat-sahabat jaga Nabi. Tak boleh dipelecehkan hukum Allah Ta'ala ni, tak boleh. Sebab kalau kita duduk kedai kopi, orang hina hukum Allah, kita mesti tahan pelan-pelan, tanpa emosi, hujah satu-satu sampai rebok dia. Tak cukup satu sesi, sambung besok pula, esok sambung minum, awak belajar mikir, kita debat lagi, hujah lagi, tanpa emosi, satu-satu. Jangan biar ada orang menghina hukum Allah. Kalau kita biar udah tu tak nak awak debat, mana mau? Jangan. Tak cukup di kedai kopi, bawa ke rumah, buka kitab, ni dia. Macam itu. Sehingga dia pun tak berani dah depan kita, dia pun tak berani nak hujah yang bukan. Hamka ketika menafsir pertunggangan ini pula menyatakan bahawa Yahudi yang menentang hukum dalam Al-Quran sebenarnya Yahudi yang tidak beriman bukan saja dengan kitab Al-Quran, malahan termasuk kitab Taurat. Bukan saja itu, yang kata lagi lah, semua sekali.